Hai semua, ini adalah pembentangan dari kumpulan 11 bagi subjek SBEH 1093 Contract Agency and Tort Law, dan ini merupakan ahli-ahli yang ada dalam kumpulan kita. Apa itu Undang-Undang Kontrak? Di Malaysia, Undang-Undang Kontrak dikuatkuasakan oleh Akta Kontrak 1950 yang dipadankan daripada Indian Contract Act 1872. Undang-Undang Kontrak merupakan satu hukum untuk menegakkan, mengatur serta mentafsirkan perjanjian yang mempunyai kaitan dengan urusan pertukaran seperti barang, perkhidmatan, harta benda, kewangan dan lain-lain. Terdapat dua jenis pembentukan kontrak, iaitu kontrak nyata dan kontrak tersirat. Maksud kontrak. Kontrak adalah perjanjian antara pembuat janji dan penerima janji dengan mempunyai balasan yang sah. Ia melibatkan lebih dari satu pihak dan mesti mempunyai persetujuan bersama yang ditunjukkan secara kerelaan atau sesuatu tindakan untuk memastikan suatu tujuan itu adalah sah. Elemen-elemen pembentukan kontrak. Antara elemen utama pembentukan kontrak ialah tawaran, penerimaan, balasan, niat, keupayaan, kerelaan dan kesahihan. Tawaran adalah satu pernyataan yang memberi peluang kepada pihak yang ditujukan pernyataan itu bagi membuat penerimaan dan akan mengikat pembuat cadangan. Elemen seterusnya adalah penerimaan. Penerimaan ini merupakan satu tindak balas positif daripada tawaran yang diberikan kepada penerima tawaran. Seterusnya adalah elemen balasan. Sesuatu kontrak hanya sah jika ada balasan atau perkara yang dikontrakkan. Seksyen 2/D Akta Kontrak 1950 menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau siapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri dari membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu. Seterusnya adalah niat untuk mewujudkan hubungan undang-undang. Niat merupakan elemen di mana kedua-dua pihak melakukan dengan penuh kesedaran bahawa mereka adalah terikat dari segi perundangan dan mana-mana pihak boleh membuat tuntutan di mahkamah untuk menguatkuasakan kontrak mereka. Keupayaan, satu kelayakan atau kemampuan seseorang untuk membuat kontrak seperti dewasa, berakal sempurna, tidak muflis dan tidak hilang kelayakan untuk membuat sebarang kontrak. Seterusnya, kerelaan bebas. Kerelaan merupakan kontrak yang dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa sebarang unsur yang boleh menjejaskan atau mendatangkan bahaya atau kerugian seperti paksaan, pengaruh tak wajar, salah nyata dan silap. Seterusnya adalah elemen kesahihan. Kontrak tidak terbatal jika menyalahi undang-undang, sama ada dalam bentuk yang bercanggah dengan statut, mengakibatkan pelanggaran undang-undang, bertentangan dengan kepentingan awam atau moral, menimbulkan bencana dan sebagainya. Mengikut Seksyen 30 Akta Kontrak 1950, apabila suatu perjanjian itu kabur atau tidak pasti, maka kontrak yang dibuat itu dengan sendirinya terbatal dan tidak boleh dikuatkuasakan. Sesuatu kontrak itu adalah sah sehinggalah salah satu pihak berkenaan yang membuat pilihan untuk membatalkannya. Akhir sekali, elemen ketentuan. Sesuatu kontrak yang sah mestilah mengandungi peruntukan kontrak yang nyata dan berketentuan di mana ia tidak samar. Perlu menggunakan bahasa yang jelas dan syarat-syarat kontrak mestilah boleh ditentukan dengan pasti serta mesti dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Kedudukan Puan Sherry di bawah Undang-Undang Kontrak ialah beliau telah mengemukakan satu pelawaan tawaran untuk menjual salah sebuah daripada rumahnya melalui pengiklanan di berita harian. Pelawaan tawaran yang dilakukan ini merupakan satu ajakan atau jemputan satu pihak kepada pihak yang lain supaya membuat tawaran. Pihak yang mengeluarkan pernyataan ini tidak terikat dengan kontrak jika ada maklum balas. Sebaliknya, pihak yang memberikan maklum balas itu mungkin dianggap memberikan tawaran sebenar sama ada ia menerima atau menolak. Contoh kes yang boleh dirujuk termasuklah kes Majumder lawan Donat 1974, iaitu mahkamah memutuskan bahawa perbincangan tersebut tidak membawa kepada sebarang perjanjian yang mengikat kepada kontrak kerana mahkamah telah menetapkan bahawa iklan-iklan yang berbentuk kontrak bilateral adalah bukan satu tawaran. Seterusnya, kedudukan Undang-Undang Kontrak Tengku Aizuddin dan Puan Sherry adalah tidak sah. Hal ini dikatakan demikian kerana wujudnya permasalahan ketika komunikasi penerimaan dilakukan, iaitu semasa Tengku Aizuddin menghubungi Puan Sherry pada 1 Oktober 2020 untuk menerima tawaran tersebut. Namun Puan Sherry tidak sempat untuk menjawab persetujuan itu dengan lengkap kerana panggilan telefon tersebut terputus. Secara umumnya, penentuan sama ada sesuatu komunikasi itu lengkap atau tidak berasaskan dua prinsip. Bagi kes ini, ia di bawah prinsip umum bagi komunikasi segera, iaitu komunikasi secara langsung seperti secara berdepan, melalui telefon, fax, telekonferens atau mana-mana bentuk komunikasi yang menyebabkan penyampaian mesej secara langsung dan segera. Jika pemberi maklumat telah menyampaikan mesej tetapi pihak yang menerima maklumat tidak dapat menerimanya kerana kebisingan, gangguan teknikal atau sebab-sebab lain, maka komunikasi itu belum dikira lengkap. Oleh itu, tawaran atau penerimaan yang dibuat itu belum dikira berlaku.
Seterusnya, kedudukan undang-undang kontrak di antara Adela dan Puan Sherry, di mana Adela adalah pembuat cadangan sedangkan Puan Sherry merupakan penerima tawaran. Hal ini kerana setiap penerimaan mestilah bertetapan dengan cadangan. Menurut Seksyen 7A Akta Kontrak 1950, sesuatu penerimaan mestilah mutlak dan tidak bersyarat. Mutlak bermaksud tiada sebarang perubahan pada tawaran asal, manakala tidak bersyarat pula bermaksud tiada sebarang penambahan daripada tawaran sedia ada. Jadi apabila berlaku penambahan syarat-syarat lain oleh penerima cadangan asal, Adela boleh menyebabkan cadangan asal terbatal dengan sendiri. Oleh itu, tawaran balas tidak boleh dianggap sebagai penerimaan dan ia membatalkan cadangan pertama. Prinsip cadangan balas ini telah diputuskan dalam kes High-View Ranch 1840 3B 334. Dalam kes ini, defendant Ranch telah menawarkan untuk menjual hartanya kepada plaintiff Hyde pada 6 Jun dengan harta $1,000. Mahkamah telah memutuskan bahawa tidak wujud penerimaan kerana surat plaintiff pada 8 Jun merupakan cadangan balas dan telah menyebabkan cadangan asal terbatal dan tidak lagi wujud untuk dibuat penerimaan semula. Situasi ini berterusan permasalahan dalam komunikasi penerimaan antara Adela dan Puan Sherry. Fakta kes ini adalah pada 5 Oktober 2020, Puan Sherry telah menghantar surat kepada Adela yang menyatakan bahawa beliau bersetuju menjual rumahnya dengan harga yang diminta oleh Adela dan surat tersebut sampai di tangan Adela pada 6 Oktober 2020. Namun demikian, Adela terlebih dahulu telah menelefon rumah Puan Sherry di Taman Puteri Kulai pada 4 Oktober 2020 dan setelah diberitahu oleh pembantu rumah bahawa Puan Sherry telah pergi ke Gurun pada 3 Oktober 2020, Adela meninggalkan pesanan bahawa dia memutuskan untuk membatalkan niatnya membeli rumah tersebut. Berdasarkan fakta kes, pembatalan cadangan yang dilakukan oleh Adela adalah tidak sah kerana pesanannya tidak sampai kepada Puan Sherry sebelum Puan Sherry menghantar surat pada 5 Oktober 2020 itu. Terdapat kes yang boleh dirujuk iaitu kes Hampton lawan Fraser 1892. Fraser yang mewakili sebuah persatuan pembangunan telah menawar untuk menjual rumah-rumah tertentu kepada Hampton dan tawaran terbuka selama 14 hari. Pada sebelah tengah hari keesokannya, persatuan tersebut mengepus surat kepada Hampton membatalkan tawarannya. Pada jam 3.50 petang hari yang sama, Hampton mengepus penerimaannya kepada persatuan. Surat pembatalan tawaran sampai ke tangan Hampton pada jam 5 petang hari yang sama juga. Mahkamah memutuskan kontrak yang sah wujud pada jam 3.50 petang sebaik saja Hampton mengepus penerimaannya. Persoalan 2. Adakah anda akan membuat apa-apa perubahan kepada jawapan anda jika sebelum Puan Sherry mengepuskan suratnya dia telah menerima berita tentang perubahan hati Adela dari Cik Katerina? Berdasarkan situasi tersebut, Adela telah membuat tawaran balas apabila beliau membuat tawaran kepada Puan Sherry untuk menjual rumah itu pada harga yang lebih rendah iaitu RM60,000. Mengikut Seksyen 7A Akta Kontrak 1950, syarat penerimaan mestilah mutlak dan tidak bersyarat. Selain itu, berdasarkan Seksyen 6C Akta Kontrak 1950 menyatakan suatu kontrak perlu menyatakan penerimaan dan masa yang jelas. Misalnya, di dalam kes ini, Puan Sherry tidak meletakkan satu tarikh dan masa yang tetap untuk menerima keputusan tawaran daripada Cik Adela. Tambahan pula, Seksyen 6C Akta Kontrak 1950 juga menyatakan tawaran asal akan terbatal apabila berlakunya kaunter tawaran. Hal ini terkait dalam kes ini apabila Cik Adela ingin membeli rumah tersebut dengan harga yang lebih sedikit berbanding harga asal tawaran. Seterusnya, merujuk pada Seksyen 6A Akta Kontrak 1950 memberitahu sesuatu pembatalan boleh disampaikan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan pembuat tawaran. Contohnya, dalam kes ini, Cik Adela membatalkan tawaran dengan memberitahu pembantu rumah Puan Sherry iaitu Puan Katerina. Di dalam kes ini, antara contoh kes yang boleh dirujuk ialah kes Hyde lawan Ranch 1840. Merujuk kes ini, tiada kontrak sah yang wujud apabila P membuat kontrak kepada D untuk membeli rumah pada harga yang lebih rendah iaitu $950 berbanding dengan harga lamanya iaitu $1,000. Selepas itu, kita juga boleh merujuk kepada kes Mahkamah Ramsgate Victoria Hotel lawan Montefiore 1866. Di dalam kes ini, D memberi tawaran kepada P untuk membeli saham daripadanya. Walau bagaimanapun, P menerimanya selepas tempoh masa 5 bulan. Tetapi D menolak untuk bayar kerana tiada informasi tempoh masa yang dinyatakan. Antara kes lain yang juga boleh dijadikan bahan rujukan adalah kes Dickinson lawan Dodge 1876. Di dalam kes ini, penerimaan tawaran tidak sah kerana D telah menghantar penerimaan tawarannya kepada penjual melalui surat tetapi penjual itu tiada di rumah. Okey, terima kasih kepada Razin. Saya akan meneruskan pembincangan kita dengan part yang terakhir iaitu kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan yang kita dapat pelajari dalam assignment ni. Pertama, kita dapat mengetahui bahawa sesuatu perjanjian perlu ada sebelum wujud satu kontrak. Kedua, terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang perlu terlibat dalam kontrak. Sekiranya mereka tidak memenuhi kriteria dalam kontrak, maka kontrak tersebut akan menjadi tidak sah. Seterusnya, kontrak yang sah perlu memenuhi semua elemen dalam kontrak dan tawaran yang dinyatakan perlu mempunyai tema yang jelas. Dan akhirnya, penerimaan perlu mutlak dan tidak bersyarat. Bagi kesimpulan situasi pertama, Tengku Aizuddin merupakan penerima tawaran manakala Puan Sherry merupakan orang yang menawarkan pelawaan. Kontrak ini tidak sah kerana berlaku masalah dalam penyampaian penerimaan dan penyampaian tersebut tidak sampai ke Puan Sherry.
Bagi kesimpulan situasi kedua, Puan Sherry merupakan penerima tawaran, manakala Adela merupakan pembuat tawaran. Penerimaan telah dilakukan oleh Puan Sherry, manakala pembatalan yang dilakukan oleh Adela adalah tidak sah. Bagi kesimpulan persoalan kedua pula, perubahan telah dibuat. Tawaran yang dilakukan oleh Adela dianggap tidak sah kerana Adela membuka kaunter tawaran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.